Selamat sejahtera, saya akan membentangkan definisi dan teori liberalisme. Liberalisme merupakan satu falsafah yang meletakkan kebebasan individu sebagai nilai politik yang tertinggi. Ia juga sebagai cabang pemikiran filosofi dengan unsur-unsur kebebasan, persetujuan kepemerintahan dan juga kesetaraan di depan hukum. Teori liberalisme menekankan hak-hak peribadi dan juga kesamarataan peluang. Ia juga bersetuju kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara, batasan kepada kuasa kerajaan, kedaulatan undang-undang, hak individu ke atas harta persendirian, pasaran ekonomi yang bebas dan juga sistem pemerintahan yang telus. Selain itu, liberalisme menyokong sistem kerajaan demokrasi liberal dengan pengundian adil dan terbuka, di mana rakyat mempunyai hak yang sama rata di bawah undang-undang. Oleh itu, ia menolak teori pembentukan negara awal seperti hak raja yang diberi oleh Tuhan, status berasaskan keturunan dan juga institusi agama. Akhir sekali, liberalisme ini beranggapan sistem ekonomi bebas adalah lebih cekap dan menjamin lebih banyak kemakmuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Akila Husna binti Badrul Hisham, nombor matrik 207555, dan pada hari ini saya akan membentangkan tentang latar belakang tokoh John Locke ataupun lebih dikenali sebagai Father of Liberalism. John Locke disebut sebagai tokoh revolusi yang paling sederhana dan paling berkesan dari semua revolusi yang pernah berlaku, kerana tujuan revolusinya bersifat sederhana tetapi betul-betul mencapai objektif. Beliau juga dikenali sebagai ahli falsafah dan pakar perubatan Inggeris yang menjadi pemikir zaman pencerah paling berpengaruh. Dalam falsafah politik pula, Locke dikenali sebagai ahli falsafah negara liberal. John Locke lahir di Winton, Somerset, England pada 28 Ogos 1632 dan meninggal pada 28 Oktober 1704. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Westminster pada tahun 1647. Kemudian pada tahun 1652, beliau mendapat beasiswa untuk menyambung pelajaran di Sekolah Gereja Kristian. Beliau dikatakan lebih cenderung kepada bidang sastera dan bidang perubatan. Melalui minatnya dalam perubatan inilah beliau mula meminati bidang falsafah alam, iaitu pada tahun 1658. Beliau amat berminat dengan bidang politik sehingga menulis beberapa karya berkaitan dengan gejolak politik yang berlaku di England pada ketika itu. Di awal kerjayanya, Locke bekerja sebagai pensyarah dan mengajar subjek bahasa Yunani dan bahasa Latin. Kemudian beliau menukar tugasannya dengan mengajar falsafah moral pada tahun 1664. Selepas itu, Locke mendalami pendidikan dalam bidang kedoktoran sehingga berjaya menjadi pembantu doktor untuk Thomas Sydenham, dan dari situlah beliau mendapat pengalaman langsung dalam bidang kedoktoran dan menghasilkan sebuah buku perubatan selama tinggal di London. Di London jugalah beliau menambah pengalaman dalam bidang politik. Pada tahun 1675, Locke kembali semula ke Perancis untuk mendalami ilmu falsafah dan memutuskan untuk kembali ke England pada Mei 1679 walaupun situasi politik England sedang mengalami krisis. Akhirnya Locke meninggalkan England pada tahun 1683 dan menuju ke Belanda. Pada tahun 1700, beliau kembali semula ke England untuk menyelesaikan beberapa karyanya. Beliau banyak menghabiskan masa untuk berehat dan mula melakukan pekerjaan untuk pemerintah, terutama dalam bidang ekonomi selama 4 tahun berikutnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Terima kasih dan saya akan serahkan pembentangan kepada pembentang yang seterusnya. Assalamualaikum, saya Nufazana Husna binti Muhammad Saidi, nombor matriks 207659. Jadi hari ini saya akan membentangkan mengenai beberapa idea-idea yang telah diperkenalkan oleh John Locke. Yang pertama ialah hak natural ataupun natural rights, di mana setiap individu mempunyai hak semula jadi untuk hidup, kebebasan dan harta benda. Yang kedua ialah
kebebasan ekonomi, di mana setiap individu itu mempunyai kebebasan untuk berharta dan mempergunakan harta mereka. Yang ketiga ialah kebebasan hati ataupun freedom of conscience, di mana kebebasan individu tersebut muncul daripada hati murni mereka sendiri. John Locke juga menyatakan bahawa manusia yang bebas boleh membentuk asas masyarakat yang stabil, dan John Locke tidak menyokong demokrasi kerana takut kemungkinan pemberian kuasa kepada orang ramai ini akan membolehkan orang ramai mengatasi hak-hak pribadi kepada harta. John Locke juga pernah menggambarkan sebuah senario di mana pemerintahan dan sistem pengadilan belum berdiri dalam satu perkumpulan masyarakat. Jadi setiap individu ini berpegang kepada prinsip one man for himself, di mana setiap individu harus dapat membela diri mereka sendiri dan menjaga properti milik mereka. Beliau juga menyedari bahawa tanpa pemerintahan, kehidupan masyarakat seperti ini akan sangat menyeksakan. Saya akan berkongsi isu-isu semasa berkaitan dengan liberalism di luar negara. Isu yang pertama ialah mengenai gerakan Black Lives Matter di Amerika Syarikat. Ia merupakan sebuah gerakan yang menentang keganasan dan diskriminasi terhadap kaum, terutamanya orang yang berkulit hitam. Gerakan ini asalnya bermula pada tahun 2012, yang bermula dengan kes penembakan Trayvon Martin pada Februari 2012. Isu diskriminasi ini masih lagi berlarutan sehingga ke hari ini, dan yang paling baru ialah mengenai pembunuhan George Floyd yang disebabkan oleh keganasan polis. Jadi melihat kepada isu ini, Black Lives Matter memperjuangkan idea-idea liberalism demi menegakkan hak kebebasan, kesaksamaan dan keamanan untuk setiap individu dalam masyarakat. Isu yang kedua ialah mengenai sebuah surat khabar mingguan Perancis yang dinamakan sebagai Charlie Hebdo. Charlie Hebdo menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menyindir dan mengutuk beberapa agama, terutamanya Islam, Judaism dan Kristian, dan juga ahli-ahli kerajaan, dengan menampilkan kartun-kartun dan laporan yang bersifat sindiran. Hal ini telah membangkitkan kemarahan ramai orang dari seluruh dunia, dan Charlie Hebdo ini dikritik kerana tidak menghormati agama-agama lain. Jadi terdapat beberapa kes pembunuhan yang berlaku disebabkan oleh isu ini. Antaranya ialah Charlie Hebdo shooting yang berlaku pada Januari 2015 yang telah mengakibatkan 12 orang maut. Keadaan huru-hara yang berlaku dalam masyarakat Perancis ini adalah disebabkan oleh penyalahgunaan hak kebebasan bersuara, di mana mereka diberikan kebebasan sehingga mengetepikan rasa hormat antara satu sama lain. Pada pendapat saya, terdapat banyak lagi cara lain untuk kita mengkritik dan menegur sesuatu institusi ataupun kerajaan tanpa menyentuh isu-isu sensitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan tentang isu liberalism di Malaysia. Pertama sekali, apakah yang dikatakan dengan Islam liberal? Islam liberal merujuk kepada aliran yang memiliki ciri keterbukaan dan kebebasan yang lebih daripada apa yang ada dalam syariat Islam yang asli. Dalam konteks kini, aliran ini merupakan serangan pemikiran dan kebudayaan di mana bentuk-bentuk serangan yang secara tidak langsung dapat dilakukan bagi meruntuhkan pegangan agama Islam, sekaligus dapat memberi kesan kepada keruntuhan agama Islam. Apakah yang diperjuangkan oleh Islam liberal ini? Khususnya di Malaysia, golongan Islam liberal ini telah mula memperjuangkan pelbagai isu bertujuan menyebarkan idea liberalism secara lebih meluas. Antara agenda golongan ini ialah memperjuangkan fahaman pluralisme agama dengan menyamatarafkan semua agama. Perkara ini sekaligus dapat dilihat sebagai satu usaha mereka untuk mencabar kedaulatan agama Islam di Malaysia, iaitu Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Manakala isu yang hangat juga di Malaysia adalah isu LGBT atau lesbian, gay, bisexual dan transseksual. Ianya merupakan salah satu bentuk fahaman atau pemikiran liberal yang ditegah dalam fahaman agama Islam.
Justru itu, apabila isu ini dibangkitkan, ia merupakan satu topik yang sensitif apabila dikaitkan dengan umat Islam, khususnya masyarakat di Malaysia. Setiausaha Agung Ikatan Ilmuwan Ahli Sunnah wal Jamaah Malaysia, yakni Syed Shahrizan Syed Muhammad berkata, pengaruh LGBT yang dibawa dapat mencabar fitrah, sunnah dan undang-undang agama. Malah fahaman liberalisme ini terang-terangan bertentangan dengan prinsip Al-Quran dan hadis yang diamalkan oleh umat Islam di Malaysia. Beliau juga berkata generasi muda semakin mengagumi budaya hedonisme yang walaupun beragama Islam, mereka menterjemah Islam mengikut falsafah dan kebebasan pemikiran sendiri. Secara keseluruhannya, Islam liberal ini bertujuan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara sekular berpaksikan demokrasi liberal yang tidak terikat dengan agama Islam. Sebagai rumusan, liberalisme dilihat sebagai ideologi kerjasama antara masyarakat dan penetapan idea terhadap perilaku manusia dalam masyarakat. Ia cuba menasihati manusia bahawa perkembangan kesejahteraan kebendaan semua orang secara aman tanpa gangguan. Fahaman ini menekankan hak-hak peribadi serta kesamarataan peluang. Dalam fahaman liberalisme, pelbagai aliran dengan nama liberal mungkin mempunyai dasar dan pandangan yang berlainan. Tetapi secara umumnya, aliran-aliran ini bersetuju dengan prinsip-prinsip seperti kebebasan berfikir dan kebebasan bersuara. Fahaman liberalisme moden berakar umbi dari zaman pencerahan di dunia barat dan kini mengandungi pemikiran politik yang sangat luas. Secara tuntasnya, ideologi liberalisme muncul atas asas kebebasan individu sebagai tindak balas terhadap pemerintahan kuku besi, feudalisme dan teokrasi yang menjadi pengalaman pahit masyarakat barat selama lebih kurang 1000 tahun. Fahaman ini memberi penekanan yang mendalam terhadap kebebasan individu, sikap keterbukaan, meraihkan kepelbagaian dan dalam masa yang sama menekankan konsep kesetaraan dan kesaksamaan. Fahaman ini adalah wajar untuk diamalkan kerana manusia mempunyai hak untuk bebas, tetapi kebebasan itu perlulah mempunyai had dan peraturan agar perilaku manusia dapat dikawal. Jadi itu sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.